Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan inayahnya kita dapat berkumpul di Masjid Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, yang mana masjid ini lebih dikenali dengan nama Masjid Kampung Surau Utan Aji, yang mana saya dahulunya ada kuliah mingguan. Di sini ada kuliah mingguan dulu. Lepas tu dui mingguan. Daripada seminggu sekali dia jadi dua minggu sekali. Masih mai lagi. Lepas tu dia jadi bulanan. Orang putih kata monthly. Kan? Bulanan. Lepas tu tahunan. Setahun sekali. Lepas tu dia macam Lailatul Qadar lah. Alhamdulillah. Tapi saya rasa masjid ini sangat kukuh dari sudut pengimarahannya. Saya mengikuti banyak laporan aktiviti tuan-tuan punya masjid ni daripada kuliah-kuliah. Banyak juga live. Ada ustaz, tak silap saya, Asri Khalid, kapten tu pun datang sini. Kalau ada jemputan, saya ingat banyak masjid ni dipilih kerana mungkin jamaahnya yang mesra, kan? Tadi saya oleh kerana lama tak mai, walaupun masjid ni bukanlah jauh pada Gangak pun, saya telah terlajak. Sebab sebelum ni saya banyak di Kuala Perlis, Rahmania, Batu Lima. Jadi saya terlajak. Nasib baik saya ada jumpa jalan Binjai. Jadi saya mai ikut Binjai. Itu dinamakan tawaf sunat. Kan? Tembus kot mengkuang layang tu, kan? Ujung bukit ke apa ni tu. Mai balik kot ni lah. Mai tuan-tuan tak dan saya bagi salam. Tuan-tuan bagi salam. Kan? Saya pun jawab lah, Waalaikumsalam. Tu yang masuk, bukan takat masbuk lah, maktub apa pun tak tahu lah, kan? Okey. Terima kasih pada Tuan Imam. Dan saya juga nampak ada mantan imam. Di sini masjid ni sangat bagus kerana ini masjid yang paling banyak mazhab. Orang ramai tanya masjid ni dia ada mazhab Hanbali. Kerana kita ada Imam Ahmad. Dan masjid ni ada Imam Syafi'i. Kalau dia nak tahu Imam Syafi'i, masjid ni lah. Kan? Mantan imam. Dan sekarang imam baru, alhamdulillah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkat. Terima kasih juga kepada PIC yang berhubung dengan saya, anak jati kawasan ni, Dr. Mukhris, dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini. Terima kasih kerana memberi jemputan dan peluang kepada saya. Tajuk kita dalam minggu yang terakhir, dia bukan minggu akhir dah, dia sudah, kita boleh sebut inilah minggu yang terakhir. Jumaat malam kita akan mula. Sebab itu ada masjid yang bagi tahu kata Jumaat malam ni kita nak tengok anak bulan. Jadi Jumaat malam kita akan tengok anak bulan, dan kalau tidak ada perubahan, insya-Allah seluruh umat Islam di tanah Melayu ni, di Malaysia ni, akan menyambut Ramadan pada hari Ahad. Betul? Jadi kita akan puasa pada hari Ahad lah, insya-Allah. Dan hari ni hari Selasa, lebih kurang beberapa hari saja. Doa tuan-tuan, doa agar Allah memberikan rezeki kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Tajuk yang saya ambil seperti mana yang masjid minta, kita nak menyelit sedikit
berkongsi sedikit perkara-perkara yang boleh menimbulkan semangat dan juga kesungguhan untuk kita berusaha. Boleh jadi ini merupakan Ramadan yang terakhir untuk kita. Barangkali juga tak ada kesempatan. Walau bagaimanapun tuan-tuan, selagi hayat di kandung badan, agama suruh kita berharap. Mudah-mudahan insya-Allah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ni popular, masyhur. Hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita bahawa apabila masuknya, datangnya Ramadan, bermulanya fajar atau bermulanya maghrib. Walaupun saya rasa tuan-tuan pun pernah dengar kot, ada orang aju soalan, tanyalah. Dia kata ada orang mula tarawih pada malam selepas berpuasa. Kebiasaan kita tarawih pada malam sebelum puasa tu. Tapi ada juga yang tanya, dia kata ada pandangan kata puasa dulu, malam berikutnya tu baru tarawih. Wallahu a'lam. Pertama, kalau kita tengok pada makna tarawih, dia salat malam yang didirikan di dalam bulan Ramadan. Dia salat malam yang kita buat dalam bulan Ramadan secara berjamaah. Sebab itu bila masuk Ramadan, orang berkumpul di masjid. Kalau di bulan lain kita salat di rumah, tahajud. Tapi mari bulan puasa, sunnah yang dilakukan oleh Nabi, berhimpun di masjid beramai-ramai. Bulan Ramadan bermula apabila masuknya maghrib. Maksudnya macam hari ini, Selasa malam Rabu. Hari ini sudah masuk hari Rabu. Maghrib itu bermula perkiraan hari baru. Maksudnya apabila maghrib, dia sudah masuk satu Ramadan. Jadi bila dia masuk Ramadan, malam tersebut boleh didirikan salat berjamaah. Kerana tarawih dia bukan berkait dengan puasa. Semayang tarawih dia bukan berhubung dengan puasa, dia berhubung dengan bulan Ramadan. Orang yang tak puasa boleh tak mayang tarawih? Boleh tak? Contoh, siapa dia yang tak puasa? Musafir. Contoh tuan-tuan, krusus di Kuala Lumpur. Tuan-tuan musafir tak puasa, tapi malam tu free, tak ada apa. Boleh tuan-tuan pergi tarawih? Kawan tanya, hang nak pergi mana? Takut pergi mayang tarawih. Hang puasa pun tak? Puasa tajuk lain, tarawih tajuk lain. Macam hari ni, macam malam ni kan, tiba-tiba lelaki tuan-tuan nak keluar lepas Isyak. Orang perempuan kan tanya, abang pergi mana? Aku pergi tarawih. Baru 28 Syaban ni, tarawih apa? Kita akan kaitkan tarawih tu dengan Ramadan.
Lepas itu kita tak dengar tarawih bulan Syaban, walaupun salat malam tu ada. Jadi kita akan semayang Ramadan, tarawih bulan Ramadan. Jadi bila masuk saja hari yang pertama Ramadan, pertama saya nak ingatkan tuan-tuan, kalaulah kod ada habaq siap-siap. Saat ni kita nak kena jawab. Sesiapa yang bergembira dengan masuknya Ramadan, diharamkan untuknya neraka. Siapa-siapa yang seronok bergembira dengan masuknya satu Ramadan, diharamkan neraka. Hadis ni palsu. Palsu. Lepas tu macam mana? Tu yang pakat tak syok tu. Dia tahan syok tak main bulan puasa? Aku tak syok. Sebab siapa yang syok hadis palsu. Dah hadis tu palsu, tapi dari sudut tuntutannya, dari sudut panduannya, dari sudut pedomannya, memang orang Islam sangat menanti-nanti Ramadan. Bahkan kalau kita tengok para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, 6 bulan sebelum Ramadan mereka dah fikir tentang Ramadan. 6 bulan. Kita pun sama, tuan-tuan, betul tak? Tuan-tuan tahu tak, orang Melayu ni semangat tau. Lagi sakan. Sahabat 6 bulan sebelum Ramadan mereka dah fikir dah bulan puasa. Orang Melayu setahun sebelum raya dia dah fikir dah tema baju. Bukan takat puasa, tema baju. Tahun depan kita nak pakai apa pula? Kalau apa pula abang weh? Tu dia. Bukan minggu depan, tahun depan kalau apa pula, dia dah fikir dah kalau apa. Artinya semangat dia nak sambut Ramadan tu. Tapi raya pun dia fikir siap dah. Kan? Tahun ni banyak saya tengok di status Facebook depa duk sebut apa? Lepas gram. Bukan lepas gram nak main tarawih. Bukan lepas gram nak tadarus. Bukan lepas gram tu, lepas gram apa? Tahun ni kita buat baju raya. Pasal boleh raya tahun ni. Semangat orang kita kan. Tak apalah, memang disuruh bergembira pun. Pasal apa tuan-tuan penting satu Ramadan? Kerana kata Nabi, Ja'a Ramadan. Apabila datangnya Ramadan, futihat. Allah buka ke semua 8 pintu syurga. Pintu syurga ada berapa? 8 abwab. 1 babun. Kalau banyak, apa dia? Abwab. Bukan albab. Abwab. Abwab tu maksudnya pintu. Allah Ta'ala buka pintu 1, pintu 2, pintu 3, pintu 4, pintu 5. Pintu 6 sampai pintu yang ke-8 dibuka. Bahkan ada riwayat kata tidak ditutup, dah sebut dibuka pintu-pintu syurga, dia kuatkan lagi tidak ditutup walaupun 1. Sekejap lagi saya akan syarah apa makna dibuka. Kemudian nak bagi tahu kata besarnya, azim, hebatnya, dahsyatnya Ramadan ni, wa ghulliqat, ditutup apa dia? Tuhan buka pintu syurga, Tuhan tutup pintu neraka yang 7 tu. Syurga ada 8, neraka ada 7. Tuhan buka yang 8 ni, Tuhan tutup yang 7. Tiba-tiba kita ni yang buka tak masuk, dia duk pi nak masuk orang tutup tu. Punya bagus. Kan? Yang hala dia tutup tu, kita tak mau hidup masuk. Tak mau nak, yang buka tu. Hadirin mukminin. Okey. Pertama, luas tak pintu syurga? Cerita pintu dululah, kan? Luas ada pintu. Dalam saya duk belek tadi, dalam saya duduk baca syarahan huraian para ulama, saya jumpa satu fakta yang menarik. Ada satu orang tokoh besar di Yaman,
Abdul Majid Zindani. Dia ada satu universiti di Yaman, Universiti Sains Islam lebih kurang. Saya pun tak tahu sangat tentang Yaman ni. Dia ada buat satu kajian. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut luas pintu syurga ni, yang mana boleh celak teknologi, cuba try Google tengok. Tapi mereka kata Google memang betul. Pasal apa Google? Pasal besar. Nabi kata pintu syurga, dia punya besar pintu syurga ni, yang 8 tu, satu pintu tu besar dia, jarak dia daripada Mekah pergi ke satu kawasan nama Hajar di Qatar. Okey. Satu daripada Mekah pergi ke Hajar di Qatar. Ataupun besar dia daripada Mekah pergi mana? Busra. Busra ni di Syria. Okey. Tuan-tuan tahu apa yang hebat dia? Apa yang menariknya? Nabi sebut ni dia bukan pi hukum. Macam inilah tuan-tuan. Tuan-tuan duduk hutan haji, orang tanya tuan-tuan, atau tuan-tuan tanya, Aluk Ustaz dengan Jitra jauh mana? Contoh, saya bagi contoh, saya pun tak tahu jauh mana. Aluk Ustaz dengan Jitra jauh mana? Orang nak bagi kita faham, orang akan sebut satu tempat yang kita biasa. Betul tak? Orang akan sebut macam ni lah, Aluk Ustaz Jitra ni mata hutan haji Pikola dah, ke jauh sikit? Hutan haji pergi mana? Hutan lembah? Lebih kurang macam tu lah. Artinya dua tempat yang sama jarak. Mekah pergi ke Busra di Syria dengan Mekah pergi ke Hajar di Qatar tu sama jarak. Itu yang menariknya, sama jarak dia. Artinya apa? Tepatlah 794 mile. M-I-L-E. Kilometer ke apa? Mile apa dah? Kilometer? Batu lah. 794 batu. Pintu dia. Artinya luas. Satu benda yang menarik, fakta yang menarik, bagaimana Nabi boleh sebut dia punya pintu dia. Kalau hampa nak tahu macam Mekah pergi situ, kalau hampa tak boleh tahu Mekah pergi situ besar mana, macam Mekah pergi sini, yang mana kedua-dua measure tu, ukuran tu sama, menunjukkan apa? Perkara tersebut satu kebenaran dalam ulasan tu lah. Jadi tuan-tuan boleh bayang dia punya pintu dia. Tuan-tuan hadirin mukminin, dalam banyak-banyak pintu tu Nabi SAW mengatakan ada pintu yang Tuhan khaskan untuk as-saimun, orang-orang yang berpuasa. Yang mana kita namakan pintu itu, bukan kita namakan, Nabi namakan pintu itu dengan Ar-Rayyan. Ar-Rayyan. Pasal itu ada orang Melayu nama Rayyan tu. Nama pintu syurga. Walaupun mungkin kadang-kadang kita sebut nak slang orang putih sikit, Rayyan, tak apalah kan. Dia lama duduk di UK, Ulu Kelang. Kan? Tuan-tuan boleh dengar? Clear? Okey. Alhamdulillah hujan, rahmat Allah Ta'ala. Okey. Sambung. Dalam menghuraikan hadis ini, para ulama telah membahagikan kepada 3 makna. Ada 3
interpretation, tafsiran kepada makna dibuka pintu. Kalau tuan-tuan tanya saya, ustaz, Tuhan kata dia buka pintu syurga, apa makna buka? Kalau dia buka pun kita kali masuk lagi. Apa hebatnya buka pintu syurga? Ada 3 makna. Sekurang-kurangnya dalam syuruh, dalam syarahan para ulama, huraian para ulama, mereka sebut 3 benda. Nombor 1, maksud dibuka pintu syurga dengan makna dibuka betul. Memang Tuhan buka. Memang syurga ada pintu dan Tuhan buka. Tuhan buka. Buka betul. Yang ni dia panggil zahirnya. Maksudnya bila Tuhan kata buka, makna dia apa? Buka. Tuhan buka. Yang Tuhan tutup tu makna apa? Tutup. Dan kita jangan lupa, selain daripada bulan Ramadan, ada riwayat yang kata pintu syurga dibuka pada hari Isnin dan Khamis. Ada riwayat itu. Kalau boleh saya baca kepada tuan-tuan riwayat yang mengatakan dibukanya pintu syurga ni pada hari Isnin dan hari Khamis. Ini juga satu semangat untuk kita berlumba-lumba beramal pada hari Isnin dan Khamis. Nampak? Nabi SAW menyatakan dibukanya pintu syurga pada hari Yaum Isnin wa Yaumul Khamis. So selain daripada bulan Ramadan, ada riwayat yang mengatakan hari Isnin dengan Khamis. Wallahu ta'ala a'lam. Okey. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, kalau boleh lagi kita ambil sikit, apa besarnya dibuka pintu syurga ni? Dia pergi kepada tafsiran yang kedua. Yang pertama tadi, kalau orang tanya kita buka macam mana, kita kata buka. Tafsiran yang kedua apa dia? Tafsiran yang kedua seperti yang disebut oleh para ulama, antaranya Mulla Ali Qari. Dia kata apa? Dia kata bukan maksud, sebahagian kata bukan buka, tetapi apabila Tuhan kata, Nabi kata dibuka pintu syurga dengan makna dipermudahkan untuk manusia melakukan amal kebaikan. Dan apa makna ditutup pintu neraka? Disulitkan, dipayahkan untuk kita buat kejahatan. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok, ada tak beza orang dalam bulan Ramadan dengan bulan yang tidak Ramadan? Ada. Semangat kita nak semayang, semangat kita nak sedekah, perasaan kita nak beribadah. Sebab itu kita tengok bulan ni, orang yang mungkin jarang beribadah, jarang beramal ni, mai bulan ni dia jadi lain. Sebab apa? Kerana dibuka pintu syurga. Artinya apa? Allah membuka pintu-pintu hati. Allah membuka jalan-jalan kebaikan. Allah memberikan satu semangat dan satu apa? Perasaan untuk kita buat ibadat. Pasal itu bulan ni, bulan yang kadang-kadang orang tak bersedekah bulan lain, mai bulan ni dia sedekah. Bulan lain punya balok nak baca Quran, mai bulan ni dia rajin. Bulan lain dia payah nak tadarus, dia payah nak berzikir, dia payah nak salat berjamaah. Tuan-tuan tengok ada perubahan. Tuan-tuan tengok sembahyang 5 waktu bulan puasa nanti, tuan-tuan tengok. Tarawih tu tak payah cerita lah, itu tajuk lain. Kita tengok sembahyang subuh umpamanya, subuh bulan puasa dia akan tambah sikit. Mayang waktu zuhur, asar, ada penambahan. Orang-orang yang sebelum ni tak tergerak hati dia, orang yang sebelum ni tak terdorong, tak terbuka, tak tersentuh untuk melakukan amalan, oleh kerana Tuhan buka pintu syurga, dia mai. Cuma kita dah Tuhan buka, kita jangan pergi katuk pula. Dah Tuhan buka, dia tergerak nak mai, kita pula pergi katuk. Syaitan kena tambat, hang pula mai. Kita taruh dia kan. Tak payah. Dah Tuhan buka,
Tuhan gerakkan hati dia. Tuhan bagi sinar kepada dia. Dia mula nak melangkah mai. Kita kena sambut lah. Yang kita pergi tutup. Jangan kita rencatkan semangat itu. Jangan kita putuskan harapan tu. Dia tu alhamdulillah hang mai. Bagus. Kan, bagi semangat. Aku dulu pun macam hang kok. Bulan puasa mula, lepas tu lekat lah. Aku harap hang pun dapat. Kita bagi semangat. Jadi kita kata hang nak mai dak lepas ni. Mau kalau tak ya, kalau hang tak mau mai lepas ni, hang tak hidup mai lah. Janganlah. Tuhan buka kita pergi tutup. Sindiran-sindiran, perlian-perlian ini boleh membunuh. Sebab itu agama tak benarkan kita sarkastik. Tak benarkan kita sinis. Kerana kita tak tahu manusia ni dia nak mula berubah tang mana. Macam kita dulu pun tak tahu jalan tang mana kita boleh berubah. Macam tu juga kawan tu. Tengok-tengok dia mai hari pertama bulan puasa. Kita kata apa? Nak mati kot? Oh, tu dia ayat. Awak hang kata lagu tu. Pasal orang nak mati saja yang mai masjid ni. Macam hang ni muka tak kelih tak tahu cuih mai. Ada aku tak kenal tahu mana. Dak happy lah dia nak mati ke, dia nak hidup ke, dia mai tu bagus. Alu-alukan dia. Kan? Nampak? Okey. Itu. Sebab itu tuan-tuan, fenomena baru kita boleh faham. Fenomena suasana orang berlumba-lumba nak buat amalan. Sebab itu tuan-tuan, bulan Ramadan ni sedekah cukup makmur. Sampai orang ambil kesempatan. Dia tahu kata tuan-tuan ni masuk bulan puasa jadi semangat. Mulalah macam-macam skim dia main. Kan? Infak sana, infak sini. Wah, hati-hati. Sebab tu saya kempen senang ya tuan-tuan. Saya kempen mudah ya. Tuan-tuan nak sedekah, sedekah pada masjid. Bagi pada masjid. Kan? Banyak sangat tempat kita pun tak tahu bagi pada masjid. Kalau tuan-tuan nak bagi pada tempat lain, tuan-tuan tanya orang-orang yang tuan-tuan percaya, boleh tak saya bagi sini, boleh tak saya bagi. Dia kata kalau bohong pun pahala kita dapat. Betul. Dia bohong kita, dia kecoh, dia tipu kita, pahala dapat. Dia dengan Tuhan, kita akan dapat pahala bila kita sedekah. Tapi kita nak pahala tu bermanfaat sampai. Kan? Hati-hati. Okey. Jadi mai sehari dua ni, mereka dah mula cari duk tang mana Quran. Dah mula cari dah. Kan? Ini satu langkah yang bagus. Buka-buka tengok, aneh-aneh baca dulu. Aneh-aneh baca dulu. Aneh-aneh pun nak baca tunggu bulan puasa. Dia pergi baca awal. Nampak? Itu satu cabaran. Okey. Jadi tuan-tuan, bulan puasa juga kita akan dapati semangat, gairah nak buat jahat, nak honak tu, dia jadi kuih ceroy. Betul tak? Dia jadi kuih loi. Dia tak berapa nak karan sangat. Tahu pasal apa? Pasal pintu kena katuk. Tapi kalau mai bulan puasa pun dia karan semacam ya. Hang ni sakan pintu katuk dah. Kan? Pasal tu kalau orang mencuri bulan puasa, kita akan kata apa? Pelik hang ni, memang teruk. Seteruk-teruk kawak. Seluruh persatuan kawak memang tak boleh terima tindakan. Kan? Persatuan kawak pun kalau depa mesyuarat ni, depa tangguh selalu ni mencuri bulan puasa ni. Pasal kita tengok orang kan. Dan kadang-kadang kita jumpa yang duk kaki mengumpat tu petang-petang. Depa dah bagi tahu dah hantar dah notis tangguh sat. Lepas tu kalau ada hok nak mengumpat hush, hang ni bulan puasa cerita bak orang. Nampak? Tak apa, lepas ni kita sambung balik. Bukan tak boleh cerita, lepas ni kita sambung balik. Ataupun lepas buka puasa. Lepas buka puasa nanti hang mai tarawih. Hak cerita hang nak bawa tu hang bawa lepas tu. Itu yang semangat nak mai tarawih tu, nak jumpa geng. Geng pula banyak cerita. Anak siapa pula malam ni? Yang di sini baru 4 rakaat, depa anak siapa dah? Tapi saya nak habaqnya tuan-tuan, rasa itu datang dari hadis ini. Perasaan itu. Nampak? Okey. Yang tak pernah nak teringat mangkit, nak tahajud, nak tak puasa, nak witir. Pasal inilah pintu dibuka. Okey. Pandangan yang ketiga. Maksud dibuka pintu syurga, satu dibuka betul.
Yang kedua, dipermudahkan untuk beramal, disusahkan untuk buat jahat. Yang ketiga, maksud dibuka pintu syurga itu apa dia? Allah mudah menerima amal kita. Maksudnya amalan yang tuan-tuan buat pada bulan ini tidak sehebat terima dia tu macam tuan buat bulan puasa. Sebab apa? Sebab bila dia buka pintu syurga artinya apa? Naik kepada Allah. Amalan kita ni diangkat. Sebab itu Nabi kata, aku berpuasa pada hari Isnin kerana amalan aku diangkat. Aku berpuasa di bulan Syaban kerana amalan aku diangkat. Dalam Al-Quran kata apa? Ilaihi yas'ad kalim tayyib. Naik kepadanya perkataan yang baik. Artinya apa? Bila orang tanya tuan-tuan, apa makna pintu syurga dibuka? Artinya amalan yang kita buat, salat, zakat, sedekah, tilawatul Quran, zikir, apa sahaja yang kita buat, lebih mudah diterima, lebih mudah naik, lebih mudah mustajab, lebih mudah makbul daripada bulan lain. Hebat tuan-tuan. Kalau bulan lain payah Tuhan nak angkat, bulan ni mudah Tuhan nak terima. Itu maksud pada perkataan dibuka. So bila kita tahu tuan-tuan, bila kita tahu kata pintu dibuka, dimudah dan dibuka ruang hati kita, diberikan semangat dan Allah sangat menerima amalan kita, apa yang kita nak buat? Pulunlah. Kadang-kadang tuan-tuan kita tahu, tapi masalahnya kita tak tahu nak buat apa. Makna tu kita tahu, betul kita nak buat apa? Tak tahu. Jadi sebab itu bulan ni orang pulun. Kalau bulan lah orang baca Quran, tak tahu naik tak naik. Tapi kalau bulan Ramadan baca tetap naik lah. Jadi ini yang menjadi pembakar semangat. Itu yang pertama yang saya nak sebut kepada tuan-tuan. Kemudian saya nak ambil lagi sikit. Ni banyak saya bawa ni. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Kemudian kalaulah tuan-tuan berpeluang hidup sampai bulan Ramadan, tuan-tuan akan dapat satu lagi kelebihan. Malam ni saya nak baca teks hadis tu. Sebab selalu saya baca terjemahan atau saya baca mafhum dia, kefahaman dia. Malam ni saya nak baca kepada tuan-tuan. Mari kita tengok. Pasal itu penting ni. Kalau kata tahun ni tuan-tuan tak akhir, tuan-tuan pun tak apalah, padanlah kan. An Talhah bin Ubaidillah, daripada Talhah bin Ubaidillah, anna rajulaini min Bali qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kata Talhah bin Ubaidillah, salah seorang daripada 10 ahli syurga kan, Talhah. Dia kata ada 2 orang lelaki min Bali, daripada satu suku kaum Bali, bukan Bali Indon. Syakir dia kata sakan no, Indonesia ni pi jumpa Nabi dah no. Orang Bali, bukan Bali Batak no. Ini Bali suku Quda'ah. Ni klan Arab punya klan lah, suku kaum Arab dia pemain. Qadima, telah sampai mereka berdua, ala Rasulillah, menghadap Nabi. Wa kana islamuhuma jami'a, mereka masuk Islam bersama-sama. Fakana ahaduhuma ashadda ijtihadan min al-akhar, faghada al-mujtahidu minhuma fastushhida. Yang seorang itu bersemangat, dia telah pergi berjihad dengan Rasulullah. Tengok, di sisi ahli sunnah, jihad bersama pemerintah. Kalau kita siapa dia? Yang di-Pertuan Agong lah. Kalau yang di-Pertuan Agong kata orang sekampung surau kena sertai tentera pergi perang, tuan-tuan kena pergi. Lain daripada tu tuan-tuan duduk pergi jihad, tak ketahuan halau mati kata. Nampak? Jadi nak ceritanya, kawan ni
mati dalam medan jihad tadi. Mati syahid lah. Thumma makatha al-akhar ba'dahu sanatan thumma tufiya. Kawan dia tak pi jihad, tak mati. Betul saya kata bukan semua orang mati syahid ni orang yang tak mati syahid ni rugi, tak. Bukan semata-mata syahid itu saja jalan menuju syurga, banyak lagi. Ini semangat. Kan kadang-kadang semangat tak ada ilmu bahaya. Kemudian dia kata kawan ni pula Allah panjangkan umur sanatan, 1 tahun. 1 tahun lebih pada kawan tu. Kawan dia mati, dia tak mati lagi, setahun. Setahun lepas tu dia mati. Dia mati macam mana? Dia mati macam biasa, mati atas katil. Kalau kawan tu umur 50, dia 51 lah. Kalau kawan tu 2001 mati, dia 2002, macam tu lah, setahun lepas tu. Nampak? Qala Talhah yang cerita hadis ni, dia kata faraitu fil manam baina ana inda babil jannah. Dia kata aku bermimpi satu malam duduk di depan pintu syurga, inda babil jannah, di depan pintu syurga. Idza ana bihima fakharaja kharijun minal jannah faadina lilladzina tufiya al-akhar minhuma. Dia kata yang peliknya, orang yang mati lepas daripada kawan syahid tu, setahun lepas tu dia masuk dulu. Panggil yang kemudian tu, katalah B, panggil B tu dulu. Mah A tu dah mati syahid, mati dulu, tak panggil lagi. Yang ni bukan kabel. Faham tak? Kadang-kadang kabel. Kabel tak kabel? Kabel lah macam tu. Tuan-tuan kenal tapi mana-mana kedai tuan-tuan kenal kawan tu. Orang duduk beratok tadi panggil, mai. Jalan belakang. Ada satu kedai. Dia memang akan bagi saya ambil dululah. Tapi dosa tak berdosa saya tak tahulah. Dia kata kalau ustaz mai terus ya, saya akan bagi. Tapi masa duduk jalan mai tu buat macam ni. Hak yang telefon tadi akhir tak telefon. Tapi kalau buat lagu tu, tuan-tuan boleh bayang kawan tu punya duduk berdiri tengah jam yang kita main-main bungkui lu ceramuk nasi. Tiap-tiap kali saya pergi yang telefon tadi, ya main, Allah lupa main nak buat. Jadi orang pun tengok, oh dia telefon dulu, akan tak. Saya pun lepas daripada beli, astagfirullah. Jangan amal. Saya pun duk cari lagi, duk kaji lagi, boleh tak boleh buat. Tapi setakat lah kita duk buat juga lah. Okay. So yang tu dia pakai kabel, yang ni tak pakai kabel. Yang ni tak pakai kabel. Yang ni dia panggil apa? Yang ni dia panggil kedudukan dia Allah Ta'ala lebihkan. So dia panggil mai. Dia kata apa mai? Dia kata mai. Kemudian yang mati syahid tu dia pergi lah. Dia tengok kawan dia yang mati dulu pergi, dia pun pergi lah. Bila giliran aku? Fa innaka lam ya'ni lak. Dia kata apa? Ba'd. Dia kata belum lagi. Belum sampai lagi giliran. Oi tuan-tuan. Dia kata apa? Fa asbaha Talha yuhaddithu bihi an-nas fa'ajibu lidzalik. Kemudian dia kata esoknya aku pergi jumpa Nabi, cerita. Aku tengok dua orang tadi ni, yang mana mati syahid tak masuk lagi, yang mati biasa masuk dulu. Dia cerita macam itulah. Fabalagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa haddathuhu al-hadith. Aku pun cerita apa yang aku nampak dalam mimpi tu. Qal min ay dhalika ta'jabun. Apa pasal nak pelik? Min ay, apa pasal? Lebih kurang nak pelik apa siapa? Benda tu memang lagu tu lah. Lagu tu macam mana kita tak pelik tuan-tuan? Macam saya kata tadi, tak pelik ke? Orang main lewat dapat dulu, orang main lewat masuk dulu, orang boleh lewat dapat dulu. Yang kita tunggu tak dapat. Tak pelik ke?
Macam kawan ni lagi pelik. Mati syahid, mati dulu. Kawan ni mati besok, mati tak kata, tak tahu dia masuk dulu. Apa besar dia? Lebih tahu mana? Itu yang memelikkan. Tapi Nabi bagi tahu tu, kata itu tak perlu dipelikkan. Pasal ada alasan yang besar. Apa dia? Kemudian tuan-tuan, Nabi SAW pendekkan, dia kata apa? Dia kata, Nabi tanya dia apa? Alaysa qad makatha hadha ba'dahu sanah? Ni aku nak tanya hamba. Hamba pelik kan? Aku nak tanya satu soalan. Nabi tanya, jawab soalan, dijawab dengan soalan. Yang masuk dulu tu, yang mati besok tu, bukankah dia dapat hidup setahun lebih daripada kawan dia yang mati syahid? Betul ke tak? Nabi tanya. Qalu, mereka jawab, bala. Betul. Nabi tanya, betul atau tidak, lelaki yang mati biasa tu, dia dapat hidup panjang umur dia setahun, lebih setahun daripada yang mati syahid? Bala. Benar. Bala ni dalam bahasa Arab betul. Macam na'am lah. Bala. Qala wa adraka Ramadan. Dia Nabi nak takkidkan lagi. Bukankah dia telah hidup setahun lebih? Ya. Bukankah dia telah mendapat satu kali Ramadan melebihi saudaranya dan dia berpuasa di dalamnya? Betul. Tu Nabi nak takkid tu. Di antara dia dengan kawan dia, siapa yang puasa lebih? Soalan dia macam itulah. Dia ke kawan dia? Dia lah, pasal kawan dia mati dulu. Okey. Wa shalla kadha wa kadha min sajdatin fis sanah, dan bukankah oleh kerana dia panjang umur setahun menyebabkan dia semayang lebih pada kawan dia? Betul atau tidak? Betul. Nabi kata, fama bainahuma ab'ad mimma baina as-sama' wal ard. Oleh kerana dia lebih setahun umur, oleh kerana dia lebih sekali Ramadan berbanding kawan dia, oleh kerana dia dapat bersolat lebih setahun daripada kawan dia, dia dapat setahun saja ekstra tuan-tuan. Setahun saja ekstra tuan-tuan. Setahun ya. Tahu jarak dia macam mana? Dia punya beza yang setahun dengan kawan mati syahid tu, apa dia? Nabi kata bainas sama wal ard. Kawan yang hidup setahun tu langit, kawan yang mati syahid tu bumi punya jarak. Punya jauh dia tinggal. Lebih sekali dia puasa. Tuan-tuan mungkin ada kawan yang dah mati 3-4 tahun lepas. Tuan-tuan dah dapat puasa lebih pada dia 3-4 kali. Mungkin kalau tuan-tuan banding dari sudut-sudut yang lain, mungkin dia lebih. Tapi tuan-tuan jangan merasa kecewa. Kerana apa? Kerana besarnya Ramadan itu potong habis yang lain. Dari satu sudut lah. Bukanlah kita nak merendahkan fadilat kawan yang awal tadi, tapi kita nak habaq besarnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang kita baca tadi. Itu hebat yang Ramadan ni. So sebab itu kita doa sangat-sangat. Sekurang-kurangnya kita dapat sekali lagi. Cukup. Kalau Allah nak panjangkan lagi sekali, lagi kita syukur. Nampak? Okey. Itu apa yang saya nak tekankan dari sudut kelebihan Ramadan. Kemudian tuan-tuan, kita tengok lagi. Di dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala telah menyediakan pelbagai amalan yang tidak ada pada bulan lain, yang khas pada bulan Ramadan. Antaranya apa dia? Mari kita tengok. Fadilah memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Yang kita nak, masjid ni saya tak pastilah. Masjid ni saya tak pasti, tapi saya kata sakan orang kita tuan-tuan. Sakan. Ada 3 masjid yang saya dapat maklumat. Satu masjid di Kangang, satu malam 700. Satu malam 700 buka puasa. Tak sampai sehari penuh. Penuh. Saya ada dalam grup tu. Tok Imam kata kita nak cari buka puasa tahun ni 700 semalam. Satu hamba Allah kata bagi kat saya 20 hari. Tak tahulah dia pergi cari kat orang lain ke apa ke. Tinggal lagi 10 hari.
Ni satu mesej masuk, tolong cari Ustaz buka puasa. Masjid dia RM150. Tengok berapa hari lagi tinggal? 10 hari lagi. Maksudnya, tuan-tuan boleh bayang, semangat orang berebut, kita penuh lah. Penuh. Alhamdulillah. Ada makan kita sebulan free. Kita tak rasa rugi, tuan-tuan. Tak rasa rugi. Tuan-tuan kena ada juga walaupun semalam. Tak boleh penuh, sikit pun jadi. Kena ada juga. Kena ada juga satu malam bahagian tuan-tuan. Orang buka puasa dalam bulan Ramadan. Yang sunat kira lain. Ni yang puasa wajib ni. Ada contribution, sumbangan, saham tuan-tuan. Sikit pun jadi. Pergi jumpa Tok Imam. Dia kata, Tok Imam, semalam 100 saya tak mampu, tapi saya nak ambil juga. Saya bagi RM10. Tolonglah masuk pergi lah malam-malam apa pun. Ada juga yang saya tengok, saya duduk baca tu. Ada yang bila Tok Imam iklan saja, terus saya 10 akhir. 10 akhir. Lepas tu mail lah WhatsApp yang kedua. Pasal WhatsApp ni kita boleh baca banyak. Mail yang kedua. Saya pun nak 10 yang akhir. Lah kali ni tengok orang berebut ni. Kita tengok saya pun tengok. Oh. Dia kata tak apalah, ambil seorang 5-5. Okey, siapa ambil seorang 5-5? Saya mau hak 5 saya tu malam ganjil. Terutama 27 bagi kat saya. Tengok, dia tak dapat. Tok Imam kata tak boleh pasal orang lain pun nak juga 10 akhir. Hang nak 10 akhir. Dia kata tak apa bagi kat saya. Tak apa, kita bagilah fair bagi semua orang boleh rasa seorang 5-5. Dia kata kalau macam tu bagi kat saya malam ganjil saya nak. Yang malam ganjil duit saya depa buka. Tu dia tuan-tuan yang kata orang bila mai bulan ni dia tahu dah peluang ni bukan datang selalu. Tapi kita tak terasa nak bagi. Oh, beratlah tuan-tuan. Azan. Okey. Muazzin diberikan laluan. Sila. Kita ambil sikit lagi tuan-tuan. Sebab ini kuliah khas kita. Okey. Kemudian tuan-tuan, selain daripada membuka atau iftar, kan, man fattara saim, bagi orang buka puasa, apa lagi peluang yang tuan-tuan boleh buat? Bulan ni bulan yang mana Allah Ta'ala bagi peluang untuk kita tadarus. Bulan ni bulan Quran. Antara hadis Nabi SAW sebut, pasal itu kalau tuan-tuan tengok bulan ni orang rasa begitu rancak dengan Quran. Di mana-mana masjid ada tadarus, ada tilawah. Saya nak sebut pada tuan-tuan, Jibril alaihi salam dia turun kepada Nabi tadarus dalam bulan Ramadan ni sekali setahun. Bulan mana? Bulan Ramadan. Cuma dalam riwayat kata pada tahun akhir Nabi wafat 2 kali dia turun. Di atas hadis itulah para ulama menyatakan bahawa sunnah bulan ni tuan-tuan tadarus. Apa makna tadarus? Daripada perkataan Arab darasa, artinya belajar. Pasal itu sekolah kita panggil madrasah. Cuma bila dia guna perkataan tadarus, dia melibatkan 2 pihak. Sebab itu tafa'ala artinya wazan yang menunjukkan ada pihak 1 dan pihak 2. Sebab itu kalau seorang-seorang dia tak panggil tadarus. Ini kita kena tengok juga. Pasal itu Nabi kata Jibril turun dan Nabi bertadarus. Salah satu daripada sunnah bulan Ramadan ni apa dia? Tadarus. Bulan ni bulan Quran. Dan dikatakan para ulama menutup kelas-kelas pengajian mereka dan mereka fokus kepada baca Quran. Jadi kita tuan-tuan kalau bolehlah joinlah mana-mana tadarus. Di masjid ke ataupun dengan keluarga kita ke tadarus. Artinya ada orang yang pandai sikit baca, kita dengar.
Itu dia panggil tadarus. Dan saya tengok banyak yang kumpulan-kumpulan tadarus ni wanita. Wanita ni bagus. Pagi ada, petang ada, lelaki pun ada lepas tarawih. Ini satu sunnah yang besar. Tanggungjawab masjid lah. Masjid bagilah inisiatif sikit. Siapa-siapa yang main tadarus ni, bagi kain plekat ke, bagi sejadah ke, bagi makan ke, kan? Bagi semangat orang main tadarus. Cuma jangan takalut. Apa dia takalut? Dia kalut nak habis. Dia kalut nak khatam. Tadaruslah, baca pelan-pelan. Tok Imam tegur, dengar. Dan satu lagi tuan-tuan, kena buang malu ni. Betul, malu tu separuh daripada iman, tapi malu bertempat. Sebab tu dalam bahasa Arab, kalau malu ikut dan ni, malu tempat tak betul ni dia panggil khajal. Malu tak bertempat. Jadi sebab saya nasihat pada tuan-tuan diri saya, mari kita tadarus. Buat kumpulan kecil-kecil, cari orang yang pandai, yang lebih sikit, kita tadarus. Macam tiru macam Nabi. Bulan ni bulan tadarus. Syahrul Ramadana unzila fihi al-Quran. Bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Dan dikatakan malam itu ialah malam Lailatul Qadar. Malam turun Quran tu malam Lailatul Qadar. Dan yang kita boleh kaitkan juga dalam Ramadan ni apa dia? Inilah satu-satunya bulan yang padanya Lailatul Qadar. Jadi tuan-tuan boleh baca tak macam ni? Satu bulan yang Tuhan sumbat macam-macam kelebihan tu untuk apa? Untuk orang putih kata encourage lah, untuk menggalakkan kita rebut lah. Macam pasar raya lah, kan? Dia buat apa? Macam-macam lah tawaran dia buat, kan? Harga murah, beli satu dapat dua. Tapi pasar raya yang muhung tu pun kita percaya, kan? Saya tak tahu sangat, tapi orang perempuan abang, baju harga ni yang dia kata beli satu dapat dua, free satu, sebenarnya memang harga dua. Yang sale satu pasar raya, saya tak boleh sebut lah, jadi bersamaan saja. Satu pasar raya sepanjang tahun sale. Tuan-tuan semua tahu. Bila waktu mana pun sale besok, kita berebut, kan, jualan akhir tahun, kerana benda tu kita nampak. Okey. Dan yang terakhir yang saya boleh sebut pada tuan-tuan, besarnya Ramadan ni, kerana dialah satu-satunya ibadah yang akan berdiri di hadapan Tuhan, defend kita, Tuhan dia. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah bin Amr, Nabi kata, as-siyam wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abd yaumal qiyamah. Yaqulu as-siyam ay rabb mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar fashaffi'ni fi. Ni ketika mana tuan-tuan tahu, kan, dalam Quran banyak sebut tidak ada orang yang boleh membantu menyelamatkan kita. Besarnya Ramadan ni, dia tak tinggal Tuhan dia. Dia mari di hadapan Allah, dia kata apa? Ay Rabb, wahai Tuhan. Puasa tu bercakap. Dia kata mana'tuhu at-ta'am wasyahawat. Aku telah menghalang dia daripada makan dan syahwat pada waktu siang. Ni saya nak syarah sikit. Tuan-tuan perasan tak? Saya nak tanya tuan-tuan. Pasal itu benda ni kita kena fikir sikit. Benda ni tuan-tuan tolong fikir sikit. Apa hukum asal makan? Hukum asal makan apa dia? Okey, kita ada 5 hukum. Halal, halal lah. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Apa hukum makan? Makan. Apa hukum makan? Haruslah. Maknanya kita boleh makan dan kita boleh tak makan. Apa hukum bersama isteri?
bersama isteri. Perbuatan apa? Haruslah kita boleh bersama dan kita juga boleh tak sama. Halal kan untuk kita? Makan pun halal, bersama dengan isteri pun benda boleh buat. Tuan-tuan boleh makan, tuan-tuan boleh minum. Tuhan halalkan, Tuhan benarkan, Tuhan bolehkan. Saya nak abang apa? Okey. Pasal apa mai bulan puasa benda yang halal tuan-tuan tak buat belah siang? Benda yang halal, benda yang Tuhan benarkan, mai bulan puasa tuan-tuan tak buat belah siang, belah malam tuan-tuan buat. Dia tak bersiapa hang tak makan. Duit ada? Ada. Pasal apa tak? Benda tu halal ke haram? Halal. Tapi pasal apa? Mari bulan Ramadan siang kita tinggalkan benda yang halal. Tinggalkan benda yang harus. Benda yang Tuhan bagi kita tak buat. No. Pasal apa? Pasal Tuhan lah. Sebab itu kita pelik. Sebab tu kita pelik-pelik apa tuan-tuan? Makan tadi halal ke haram? Makan tadi halal kan? Tapi kita tak makan. Pasal Tuhan kan? Siang kita tak makan. Ada orang dia tak makan siang, benda tu halal, dia tak makan tau. Benda tu boleh makan, dia tak makan. Benda tu halal, tak makan. Pasal apa? Pasal Tuhan. Tapi dia makan rasuah. Kan? Dia buat benda haram. Bukan kata rasuah je. Mencuri ke, menipu ke apa. Artinya, benda halal hang boleh tinggal kerana nak taat perintah Allah. Benda yang Tuhan haram siang malam, pagi petang, bulan apa pun haram. Pasal apa hang buat? Tuan-tuan dapat tak? Pelik tak? Pelik. Pasal tu kawan kata kita curi, kita curi dekat-dekat sikit, aku tak larat aku puasa. Dan ada orang mengekor puasa. Ada orang mengekor puasa tau. Tuan-tuan bisa jumpa ada orang mengekor puasa? Ada. Dan banyak orang buat benda haram, dia puasa. Puasa apa? Puasa daripada makan dan minum. Jadi peliklah dia boleh tinggal benda halal, dia boleh pergi buat benda haram. Alasan dia pasal apa? Puasa. Ini yang kita kena fikir. Dan tuan-tuan, kata puasa, wahai Tuhan, dia telah meninggalkan makan dan syahwatnya kerana aku, maka hari ini aku meminta kepada engkau, berikanlah syafaat. Artinya izinkan aku menyelamatkan dia. Ini besarnya puasa. Sebab itu hadirin mukminin, tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, di atas kelebihan-kelebihan yang saya sebut tadi ni kan, sehingga dalam hadis bila masuk saja satu Ramadan, malaikat akan sebut, masuknya satu Ramadan, malaikat akan sebut dua benda. Apa dia? Yang pertama, malaikat kata, ya baghiyal khair, wahai orang ni, pada malam pertama ni, malam Sabtu, malam Ahad ni, malaikat akan menyeru dengan seruan ini, wahai orang-orang yang berniat untuk berbuat baik, maju, mari, aqbil. Ni malaikat panggil. Malaikat seru kita, mana-mana, wahai ya baghiyal khair, wahai orang-orang yang ingin berbuat baik, aqbil, masuk, silakan, tampil, maju. Dan malaikat juga seru satu lagi. Malaikat kata apa? Pada malam pertama, Nabi kata pada malam pertama Ramadan, malaikat akan seru apa? Ya baghiyash syarr, mana-mana orang yang niat nak buat jahat, ada niat untuk buat buruk, benda yang tak elok, aqsir, berhenti. Malaikat dah laungkan dua seruan itu. Wahai orang-orang yang ingin berbuat baik, maju. Masuklah orang yang niat dah nak tarawih, dah pilih dah nak tarawih masjid mana, dah pilih dah nak baca Quran dengan mana, nak sedekah mana. Malaikat dah panggil dah. Malaikat dah suruh dah, aqbil, masuk. Bermulanya pesta besar-besaran. Dan malaikat juga beringat kepada orang-orang yang nak buat jahat, aqsir, berhentilah, jangan buat. Jadi tuan-tuan, di atas seruan malaikat itu, dengan program yang masjid atur, sekalung tahniah kepada masjid, kerana dia dah buat amanah, dia dah bagi dah kesedaran ni, maklumat ni dah sampai dah
kepada jamaah anak qaryah, kita harap bila masuk satu Ramadan nanti, masjid kita meriah lah, masjid kita ramai, dan anak-anak qaryah boleh pakak-pakak mai. Tuan-tuan tak payah kira lah sebelum ni tak mai, sebelum ni tak teringat nak mai, tak apa, biar pergi. Pasal mungkin masa tu depa, kalau depa mai pun, kalau depa jawab, kita juga tersengap. Dia kata, hang macam mana boleh mai? Baru buka pintu. Kan kita juga terbetul. Lagi sakan ada juga yang pandai. Dia kata, siapa hang bulan puasa berubah? Pasal bukan masalah aku, bukan salah aku. Bulan lain aku nak mai, setan tarik, setan sagang. Orang tahu kata sagang, tak bagi aku mai. Tapi mai bulan Ramadan, hang pun tahu habis semua kena tambat, barulah lapang aku nak mai. Jadi bila habis Ramadan nanti, Tuhan lepas balik, hang fahamlah pasal apa aku tak mai pula. Dia tak salah juga. Dan hadis yang kata setan diikat tu ada dua makna. Saya sebut sikit lah ke tuan-tuan, nanti tuan-tuan pelik. Yang pertama, apa makna setan diikat? Makna yang pertama, setan diikat itu ada riwayat yang sahih kata syaitan yang jahat, yang besar. Adapun syaitan yang biasa tak diikat. Ada riwayat yang sebut, dan riwayat ni sahih. Jadi maksudnya apa, tuan-tuan kena faham? Wasufidati syayatin, bukan semua. Itu makna yang pertama. Makna yang pertama, kalau orang tanya betulkah syaitan diikat? Ya, tapi bukan semua. Ini jawapan kenapa masih ada kejahatan dalam bulan puasa. Itu makna pertama. Makna kedua apa dia? Syaitan itu diikat, tetapi kita tu dah memang serupa setan dah. Biasalah, dia dah train elok dah. Dia abang kata, aku nak tinggal hang sebulan, apa ilmu yang aku dah ajak hang amal elok-elok lah, apa semua benda yang aku latih hang tu gunakanlah. Lepas daripada ni kita jumpa balik. Tuan-tuan, 9 bulan 10 bulan dia dah train dah, kita kira dah graduate lah, dah kira kemah lah, dah kira betul-betul cemerlang lah. Setan pun kalau tengok prestasi kita, betul-betul anak murid lah. Nafsu internal dia panggil, dia ada external, luar kan, luar tu setan, dalaman tu kita. Yang ketiga, maksud setan diikat tu apa dia? Kata para ulama, setan tidak boleh sentuh orang yang betul-betul puasa, tetapi setan boleh sentuh orang yang main-main dengan puasa. Itu makna yang ketiga. Jadi tuan-tuan dapat 3 maksud setan diikat. Satu, ikat yang jahat, tak ikat semua jahat. Yang hardcore lah, yang setan sakan, marid dia panggil kan, yang memang jahat betul, yang memang kepala ni dia tangkap. Yang kedua, syaitan diikat tapi nafsu tak diikat. Yang ketiga, syaitan hanya lemah, syaitan tak boleh sentuh, tak ada kuasa pada orang yang betul-betul puasa. Tapi orang yang puasa main-main, dia seperti mana asal. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan hadirin hadirat, itulah sedikit perkongsian apa yang boleh saya sampaikan kepada tuan-tuan. Dan sebenarnya apa yang saya baca ni untuk diri saya juga, kerana saya juga kalau izin Allah akan masuk dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan tuan-tuan kita dapat peluang itu. Terima kasih, barakallahu fikum wa hayakumullah, kepada pihak masjid kuliah pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa pada malam-malam yang akan datang di atas jemputan yang lain pula. Terima kasih sekali lagi. Saya sudahi dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.